Okey, topik seterusnya adalah berkaitan dengan pembatalan penempahan bilik tetamu. Okey, selain daripada tetamu boleh buat pindaan terhadap penempahan yang telah dibuat, tetamu juga boleh buat pembatalan teruslah penempahan yang telah dibuat. Okey, selalunya pembatalan penempahan ni adalah penempahan terjaminlah. Okey, kalau penempahan tak terjamin, uh, kalau tetamu ada urusan tak dapat hadir pada tarikh daftar masuk, check-in date, so dia akan terus tak mai je lah sebab dia tak rugi pun sebab dia tak bayar apa-apa deposit kan. Untuk penempahan terjamin, apabila tetamu sudah bayar apa tu deposit, so maka apabila mereka nak buat sebarang pembatalan, so mereka kena mengikut polisi yang telah ditetapkan lah, yang kita dah uh, terang kepada tetamu. Okey. Seterusnya, okey, apa tu definisi pembatalan penempahan bilik tetamu? Okey, maksudnya tetamu hendak membuat sebarang pembatalan penempahan atas alasan ataupun faktor yang tidak dapat dielakkan lah. Okey, di sini terdapat beberapa faktor yang kita boleh mengetahui. Okay, yang pertama adalah mempunyai hal kecemasan lah. Okey, seperti sekarang kita ada COVID case. Apabila rentas negeri dah dibuka, tiba-tiba ada apa tu menyatakan tidak boleh buka. Okey, maka tetamu yang telah membuat penempahan terpaksa untuk batal lah sebab tak boleh rentas negeri, maka dia tak boleh pergi ke hotel yang telah ditempah lah. Yang kedua adalah bertukar rancangan. Okey, kemungkinan sebelum ini dia plan ke KL. Okey, untuk holiday tetapi ada ni dia tukar dia punya perancangan, dia nak pergi Melaka pula. Yang ni biasa akan berlaku lah, so tak ada masalah. Yang ketiga, kemungkinan khusus ataupun seminar yang telah yang perlu dihadir tu dibatalkan. Okey, disebabkan oleh itu maka bilik yang telah ditempah tu terpaksa dibatal lah sebab khusus dah batal. Okey, so dia kena batal lah. Okey, seterusnya kita akan tengok lah prosedur penempahan pembatalan mengikut SOP. Okey, terdapat sedikit perbezaan dengan pindaan dan pembatalan lah. Okey, yang seperti mana yang saya terang sebelum ni. Okey, apabila kita nak mulakan sesuatu prosedur untuk front office biasa, so kita akan mengucap salam pembuka iaitu greeting. Jangan lupa greeting. Good morning, sir or madam. Thank you for calling Roseque Boutique Hotel. I am Kwa. How may I assist you? Okey, apabila kita dah menawar bantuan kepada tetamu, maka kita akan menunggu tetamu untuk memberi maklum balas lah. Okey, so tetamu kata dia nak buat cancellation. Okey, dia nak buat cancellation. Okey, apabila tetamu minta buat cancellation, so kita kena mendapatkan sama ada nama ataupun confirmation code lah. Confirmation code penempahan yang kita dah bagi dekat dia tu. Kalau dia lupa, boleh kita minta nama lah. Tapi minta nama penuh lah, senang sikit. Okay. Contoh, so dia bagi confirmation code A12345. Okay. So, seperti biasa, please wait a moment sir, let me check in the system. Okay. Setelah you dah menyemak dalam sistem, okay, buat pengesahan semula. Okay, nama, maklumat yang dalam penempahan tersebut, tarikh, berapa malam, berapa orang, jenis bilik lah. Okay. Dan jangan lupa untuk mendapatkan sebab pembatalan penempahan. Okay. Kita perlu menyatakanlah, kalau boleh kita rekodkan sebab pembatalan penempahan yang telah dibuat oleh tetamu. Tak kisah pun kalau dia bagi tahu dia cancel cuti, cancel holiday, dia tak mau datang ke KL, dia nak pergi ke Melaka, tak ada masalah ya. Yang penting kita just record supaya kita nak tahulah apa sebab yang menyebabkan tetamu ni membuat pembatalan penempahan lah. Okey, seterusnya kalau polisi pembatalan
yang dibuat melebihi tempoh fee cancellation. Macam saya bagi tahu sebelum ni lah. 3 hari sebelum. Contoh tetamu ni buat cancellation 2 hari sebelum. Okey, kalau macam tu kita perlu menerangkanlah penalty lah yang akan dikenakan berdasarkan polisi hotel. Okay, so you boleh cakap macam ni lah. For your information, you would like to make the cancellation for this reservation, but you already exceeds the free cancellation period. So we would like to charge you for the one night deposit. Okay, mendapatkan persetujuan tetamu tentang pembayaran penalti lah, berapa yang dia kena bayar lah. Contoh deposit selalunya 1 malam lah. Okay, untuk 1 malam kita akan kenakan. Dan kita akan menguruskan pembayaran bagi pembatalan penempahan. Okay, seterusnya kita mendapatkan pengesahan tetamu tentang pembatalan bilik yang ingin dibuat lah. Okay, so kita mengesah lagi sekali betul ke tak betul maklumat yang kita nak buat cancellation tu. Okay, betul. So maka kita akan buat cancellation penempahan dalam sistem lah. Okay, dan seterusnya sebelum kita nak tutup, jangan lupa kita menawarkan bantuan yang lain lah kepada tetamu. Mana tahu dia nak buat penempahan untuk seterusnya lah, untuk hari yang lain, tapi bukan sekarang pun ataupun macam mana. Okay, so is there anything else I can help you, sir? Okay, kalau tak ada, thank you for calling Roseque Boutique Hotel. Have a nice day, sir. Okay, lepas tu samalah menyemak audit log perubahan yang telah dibuat lah pada penempahan yang asal daripada sistem lah. Okay, so yang itu saja untuk topik pembatalan. So harap pelajar dapat membezakan, okay, apa itu pindahan, penempahan dan apa perbezaan dengan pembatalan penempahan. Okey, pindahan adalah kita pindahkan maklumat seperti tarikh check-in ataupun tarikh check-out. Kita pindahkan maklumat nama pelanggan, nama tetamu yang menginap. So kita buat pindahan maklumat berkenaan dengan jenis bilik, kemungkinan dia nak tukar bilik. Kita buat pindahan maklumat berkenaan dengan jumlah bilik. Sebelum ni dia booking untuk 3 bilik, sekarang dia tinggal 1 bilik. Macam tu. Okey. So daripada pindahan maklumat, kemungkinan dia akan menyebabkan jumlah pembayaran deposit tu bertambah ataupun berkurang lah. Di sini kita kena nyatakan lah kalau ada perubahan dari segi kadar deposit, kadar bilik tu. So kita kena bagi tahu dekat tetamu dan mintalah harga jumlah perbezaan pembayaran terhadap deposit tersebut lah. So untuk pembatalan kita tak ada berkaitan dengan yang itulah. So kecuali kalau tetamu buat pembatalan melebihi free cancellation lah. Okay, free cancellation, maka 1 malam deposit akan dikenakan lah. Okay, kalau yang tu 1 hari, 1 malam. Kalau telah kurang daripada 24 jam, mungkin 2 malam. Kalau dia booking 3 malam, okay, mungkin 2 malam kita akan kenakan. Yang tu kena tengoklah polisi hotel yang sedia ada. So kemungkinan dia akan ada tak samalah. Okay, so yang itu sahaja untuk pembatalan dan pindahan penempahan.